Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan memperkukuh kewaspadaan terhadap aspek keselamatan, memacu penambahbaikan organisasi yang mampan serta mengekalkan tumpuan dalam bulan-bulan yang mendatang. Baginda turut menegaskan keperluan untuk mengekalkan piawaian keselamatan dan pengawasan aset yang tertinggi, memastikan pelaksanaan yang berdisiplin serta mengamalkan perancangan berwawasan kehadapan bagi memelihara dan memperkukuh daya tahan jangka panjang syarikat. Kebah Dulia Maha Mulia bertitah semasa berkenan mempengerusikan Mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG ke-227 dan Mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Gas Carriers Sendirian Berhad BGC ke-113 bagi suku ketiga tahun 2025. Mesyuarat berlangsung kemarin di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli-ahli lembaga pengarah BLNG dan BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Mesyuarat membincangkan perkara-perkara penting seperti prestasi operasi, keselamatan, kawangan dan pembangunan tenaga manusia serta strategi jangka panjang bagi BLNG dan BGC. Juga hadir pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili Kerajaan Kebah Dulia Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Kebah Dulia Maha Mulia seterusnya akan mempengerusikan Mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-416 dan Mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-194 bagi suku ketiga tahun 2025 hari ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima menghadap Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Singapura dan menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis berlangsung kemarin di Kasyara Al-Mizan. Tuan Yang Terutama Gan Kim Yong dan delegasi berada di negara ini bagi mengadakan lawatan selama 2 hari untuk berbincang dan menerokai peluang-peluang kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan ke arah memperkukuhkan lagi kerjasama ekonomi antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Negara Brunei Darussalam juga akan menjadi hos kepada program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-11 pada tahun ini yang merupakan sebuah platform dua hala yang penting dengan golongan belia dari kedua-dua negara diberi peluang untuk bekerjasama secara membina dalam usaha membentuk mereka menjadi pemimpin masa depan yang berdaya saing dan berkemahiran. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Lawrence Bay, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Adrian Ng, Ketua Pengarah Asia, Timur Tengah dan Afrika, Kementerian Perdagangan dan Industri.
Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jerudong Park Medical Center JPMC menutup tirai sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa dengan majlis penyerahan derma dan penghargaan penaja. Majlis diadakan di Pantai Jerudong Specialist Center PJSC. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Eksekutif JPMC. Juga hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dain Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Sebanyak RM20,525 disumbangkan kepada program Riayah wa Mahabbah, iaitu program inisiatif ke arah meningkatkan peluang dan sumber pendidikan bagi para pelajar daripada golongan kurang berkemampuan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para penaja. Pelancaran kempen kesedaran serangan jantung akut dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda-tanda amaran serangan jantung. Dianjurkan oleh Gleneagles Jerudong Park Medical Center JPMC, pelancaran kempen diadakan di The Empire Brunei, Jerudong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Semasa pelancaran, perbincangan panel bertajuk The Journey to a Unified PPCI Pathway juga diadakan. Turut diadakan pameran kesedaran serangan jantung akut. Peranan warga emas amat bernilai dalam menyumbang kepada pembangunan masyarakat melalui perkongsian nasihat dan pengalaman hidup serta sokongan moral kepada generasi muda. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menjelaskan demikian semasa majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas 2025. Acara berlangsung di Dewan Bankuet, bangunan Dewan Majlis. Tentunya amat menghargai jasa dan sumbangan golongan warga emas dan akan terus menyediakan ruang-ruang platform serta program agar golongan warga emas dapat terus melibatkan diri sebagai rakan kongsi penting dalam agenda pembangunan negara demi pembentukan masa depan yang lebih kukuh, harmoni dan sejahtera. Antara pengisi majlis, tazkirah bertajuk Meraih Barakah Dunia Akhirat serta majlis penyampaian hadiah dan sijil penghargaan kepada para pemenang Musabakah Tilawatil Quran Pusat Kegiatan Warga Emas. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Agama dan Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong. Sempena Majlis Convocation Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB ke-15, Kolej Universiti berkenaan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramak Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Rombongan diketuai oleh Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdurrani, Rais Kupu SB. Majlis Convocation ke-15 Kupu SB akan berlangsung pada 16 Oktober ini di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam.
Pameran Majlis Ilmu antara pengisian utama dalam Majlis Ilmu 2025. Pameran berjaya menarik lebih 1,000 orang pengunjung. Petang kemarin, Majlis Penyampaian Hadiah Pengunjung Baratuah diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Peranan ibu bapa sebagai pembimbing, penasihat dan pendorong dalam membentuk sahsiah anak-anak serta memperkukuh institusi keluarga antara yang ditekankan semasa program Keluarga Bahagia Harta Paling Berharga Majlis berlangsung di Jami' Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong. Bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Juga diadakan ceramah bertajuk Keluarga Bahagia Harta Paling Berharga dianjurkan dengan kerjasama jawatan kuasa Takmir Jami' Asri Hasanah Bolkiah. Program menyasarkan peserta kelas bimbingan muslimah dari seluruh negara. Perkhidmatan awam boleh memanfaatkan elemen transformasi digital dan inovasi berasaskan kecerdasan buatan AI. Perkara itu dibincangkan semasa seminar AI dalam perkhidmatan awam. Seminar berlangsung di Institut Perkhidmatan Awam Rimba. Semasa seminar, penggunaan aplikasi AI yang boleh meningkatkan kecekapan serta memudahkan proses kerja harian juga ditekankan. Selain perkongsian amalan terbaik berkaitan inovasi, pembentangan disampaikan oleh dua pakar dan pengamal antarabangsa dalam bidang AI dan tadbir urus. Bagi mempromosikan pendidikan kelestarian dan kerjasama serantau, Universiti Brunei Darussalam UBD mengukuhkan lagi peranannya sebagai hub penyelidikan inovatif dan inisiatif rentas sempadan dengan menganjurkan bersama program e-pertukaran kolektif Mampan 2025. Program dianjurkan bersama Politeknik Temasek Singapura dan HKU Space College Community Po Leong Kok Stanley Ho, Hong Kong. Dengan menghubungkan 30 pelajar dari 3 institusi secara maya, program memperluas penyelidikan dan berkongsi pandangan melalui kerjasama secara dalam talian.